Sudah sinonim restoran mamak 24 jam dengan budaya rakyat Malaysia. Namun, ada laporan sebelum ini yang mengatakan mamak 24 jam kini tinggal nostalgia. Sejak pandemik melanda, lebih 30,000 syarikat terpaksa menghentikan operasi mereka dan restoran mamak juga tergolong di antara yang terkesan. Antara faktor restoran mamak kini tidak lagi beroperasi 24 jam adalah kerana kekurangan kaki tangan warga asing dan tempatan. Overwork, stressful, dan kita pun, dia orang pun sampai dia orang tak boleh tahan, dia orang pun nak balik. Dengan kekurangan kaki tangan di restoran, mereka terpaksa beroperasi pada waktu yang lebih singkat bagi memastikan kualiti servis yang diberikan tidak merudum. Penyudah dia nanti akan image restoran, brand name tu akan tercalar lah. Bila servis tak bagus, kebersihan tak terjaga, tak terurus. Sekarang isu semasa ni, satu, pekerja tak ada ni bukan pekerja ni kita tak berhentikan pekerja pun. Dia lazimnya lepas 2 tahun, 3 tahun dia akan balik cuti dan 3 atau 4 bulan. Mana-mana yang balik dalam tempoh 2 tahun yang sudah ni tak boleh masuk balik sebab pintu masuk kita masih ditutup. Tapi masalahnya kalau balik yang masuk tu 5 orang, yang bersedia untuk balik cuti ada kat 10 orang. Menurut dapatan Banci 2020, kebergantungan sektor perkhidmatan dan makanan kepada pekerja warga asing masih agak tinggi. Pada 2018, 14.7% ataupun 265.2 ribu pekerja di sektor ini adalah warga asing. Sekarang ni kebergantungan kita dengan pekerja asing ni masih perlu dalam sekarang ni lah. Mungkin untuk 2-3 tahun ni. Untuk pengambilan warga tempatan untuk bekerja di sektor restoran ni sampai ke sudah agak memang mungkin pilihan yang terakhir lah pada orang kita. Kita dah buat usaha untuk mengambil pekerja tempatan tapi tak berjaya. Dalam pada itu, menurut dapatan daripada pengusaha-pengusaha restoran Muslim Malaysia, mereka kini sudah semakin selesa dengan waktu operasi sedia ada. Selesa lah saya rasa, tutup pukul 12 malam maknanya. Kita tutup dan bukan tutup terus. Ada 2-3 orang yang kerja dia buat sanitasi, mop, buka pagi lepas subuh tu semua dah atau dia dah siap dah. Tinggal apa staff yang datang lepas subuh pagi esok dia tinggal buka pintu teruskan operasi. Kalau sebelum ni kalau rasa mamak ni tempat lepak 24 jam boleh pergi makan apa semua tu, saya rasa itu semua mungkin akan jadi sejarah lah kot. Saya rasa mungkin ada hikmahnya dengan apa Allah turunkan COVID ni tadi. Mungkin kita perlu berubah lah dan norma yang baru. Dari segi saya rasa juga ini ada hubungan kait dengan obesiti juga. Seorang pengunjung di kedai mamak yang kami temui berkata, berakhirnya zaman mamak 24 jam ini berkemungkinan menjadi satu hikmah yang berfaedah buat orang ramai. Owner of the kedai mamak ni pun dia boleh ambil nafas sikit lah kan. Saya rasa tak ada masalah. Tempat yang baru, kedai mamak akan naik dulu kan. Jadi keseluruhan penduduk di satu tempat tu atau di satu bisnes tempat tu akan tahu mamak ni adalah satu tempat meeting point lah. Actually it benefits both party lah. Maknanya daripada segi peniaga juga dan juga benefit indirectly ni kepada orang yang selama ni makan ataupun minum di kedai mamak. Kalau tengah malam tu mungkin tengok bola ke apa ke kan, tak ada benda yang benefit them. Kami juga sempat bertemu dengan seorang rider penghantar makanan dan menurutnya, pengurangan kepada waktu operasi restoran ini akan memberi impak kepada pendapatan mereka secara tidak langsung. Saya lebih suka kedai mamak 24 jam lah. Bagi saya memudahkan untuk kita kan. Selalunya kita lajak sampai pagi kan. Rugi lah kita kan. Kita pun kadang-kadang kita ada bajet kita untuk satu hari untuk kita collect order kan. Bagi saya sebagai runner terjejas lagi pendapatan lah. Sebab yelah, kedai 24 jam ni senang orang rakyat Malaysia nak order ke apa kan. Kedai-kedai lain semua tutup, cuma kedai mamak yang buka. So saya syorkan wujud balik lah kedai 24 jam ni untuk memudahkan rakyat Malaysia ni. Terdahulu, pernah dilaporkan rakyat Malaysia mempunyai kadar obesiti paling tinggi berbanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Ada yang berpendapat bahawa kemudahan untuk mencari kedai makan selama 24 jam menjadi punca utama kepada kadar obesiti dalam negara. Justru, ini pendapat seorang pakar. Faktor utama berlakunya obesiti adalah
pengambilan kalori dari makanan melebihi daripada penggunaan kalori tersebut untuk aktiviti fizikal. Ada 3 faktor, okey. Nombor 1, kebanyakan orang Malaysia cara hidup dia adalah kita panggil sedentary lifestyle. Dia banyak duduk. And number 2, pemakanan lah. Kat Malaysia ni, kita semua sedia maklum, nak makan apa semuanya ada. Pengambilan kalori daripada makanan ni terlalu berlebihan. Dan faktor ketiga adalah senaman. Kebanyakan rakyat Malaysia ni kurang bersenam, boleh dikatakan. Bersenam ni kita kena bersenam sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Ketiga faktor ni lah yang menyumbang kepada masalah obesiti yang tinggi di negara kita. Menurut Dr. Rohaya, waktu operasi kedai mamak yang lebih pendek tidak akan memberi impak kepada kadar obesiti secara langsung sekiranya usaha lain tidak diambil. Ada juga kebaikan 24 jam ni. Kadang-kadang orang yang kerja shift, orang yang nak kerja shift, dia nak puasa dan sebagainya, nak cari makanan kat mana kan. Jadi ada kegunaan dia juga. Sebenarnya kalau betul-betul nak kurangkan obesiti di Malaysia ni, kena ada program secara menyeluruh daripada kerajaan atau daripada majikan, ya. Cara hidup sihat. Maknanya disediakan gym ke, dari sekolah lagi dah diajar pemakanan yang betul, senaman, berapa pentingnya benda-benda ni. Jadi itu rasa doktor adalah yang paling penting untuk menurunkan kadar obesiti di Malaysia ni. Bukan nak setakat menghadkan waktu operasi kedai-kedai makan, tapi dia boleh membantu sikit sebanyak, mesti akan membantu juga. Bukan masalah dari mama, masalah pada diri kita kan. Kita pemakanan kita kena jaga, kita tak boleh ikut selera kita kan. Malam makan nasi, siang makan nasi, roti canai, teh kan. Bagi saya bukan masalah mamak lah bagi saya. Allah bisa tegal biasa. Rakyat Malaysia yang sudah terbiasa dengan akses kepada restoran sepanjang hari, tidak kira siang atau malam, tidak mustahil kejadian pandemik ini adalah titik permulaan kepada gaya hidup yang berbeza yang mungkin membawa hikmah yang lebih baik kepada semua. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik dari O Bulan.